Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Apa khabar agaknya bakal-bakal penghuni syurga Allah SWT? InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi kita teruskan berselawat. Dan malam ni kita teruskan bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Azli Abdullah Al-Hafiz, merupakan pengurusi Mushola Ar-Rawdah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selalu kalau saya jumpa orang kan, kita selalu nak periksa apa khabar cintamu. Oh, Masya Allah. Cintaku luar biasa. Masya Allah. Sebab apa Ustaz? Pasal carta emosi ni, emosi cinta tertinggi. Masya Allah. Cinta pula pecah pada tiga. Oh. Cinta yang paling tinggi itulah cinta teragung kepada Allah SWT. Jadi kita boleh cakap pasal cinta ni Ustaz. Kadang kita nak tahu, cinta ni bukan saja volume, kuantiti. Kita nak juga kualiti cinta tu. Kalau katalah kan, saya nak tanya para penonton di kat rumah kan, kadang kita nak tahu, bang, apa tanda cinta abang pada saya? Jiran sebelah tu, Cik Leman tu, dia sayang ke bini dia, gelang naha. Contoh kan, tanda cinta dia pada isteri dia. Tapi tanda cinta kita, adakah cinta itu diukur dengan berapa banyak gelang emas, berapa banyak gelung tanah yang akan diwasiat pada anak-anak? Tanda cinta kita pada Rasulullah SAW macam mana nak ukur Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Talib. Kalaulah semuanya nak diukur dengan harta benda, jadi si miskin lah yang paling kurang kasih sayang. Masya-Allah. Macam cerita Ismi Ulam Raja lah. Apa kopi kau pahit? Kopi adalah pahit, hitam, pahit. Tak suka je lah. Kita lebih kurang lah. Jadi tentu sekali tak boleh kita nilai pada harta benda, pada barang. Pada hati sebenarnya. Cinta datang pada hati. Dan bila hati kita mencintai, dia akan masuk dalam hati. Masya-Allah. Siapa selalu sebut, apa yang datang daripada hati akan masuk dalam hati. Apa yang keluar daripada mulut akan keluar ikut telinga. Masya-Allah. Jadi hari ni kita sembang sikitlah ya, Lik lah, tentang bagaimana Rasulullah itu menempati kedudukannya di tempat yang pertama dalam hati para sahabat. Dan kita nak, kalau boleh, kita juga mengikuti apa yang sahabat buat. Walaupun kita tidak pernah bersama dengan Nabi kan. Saya nak bawa satu hadis lah ni, Dek, malam ni. Ya, sila. Yang mana hadis ni, hadis mungkin kita pernah dengar. Yang mana satu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat, dengan Sayyidina Umar pada ketika itu, Rasulullah pegang tangan. Rasulullah pegang. Ini tunjuk sikit pegang tangan. Tak batal semayang kan? Pegang macam tu. Maka ketika Rasulullah pegang tangan Sayyidina Umar. Rasulullah pegang. Maknanya kita ni bila kita memulakan langkah pertama, kita pula orang yang disegani, kita ketua, kita pemimpin, kita pegang tangan orang bawah kita. Apa agak perasaan orang yang di bawah kita? Diberi perhatian. Diberi perhatian dan sebagainya. Jadi banyak hadis menyebut tentang Nabi ni bila nak bercakap dengan para sahabat, pegang tangan, pegang bahu, makna komunikasi sangat luar biasa. Jadi pegang tangan Umar ni kan orang yang keras sikit, tegas, garang. Jadi bila Rasulullah pegang, dia pandang pada Rasulullah, kata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Dalam bahasa Arab. Dia maksudnya dia tulis Arab lah. Jadi Umar kata apa? Ya Rasulullah, aku betul-betul sayang pada Rasulullah. Lebih daripada semua yang ada atas dunia ni. Masya-Allah. Kecuali pada diri aku lah. Maknanya dia sayang dia nombor satu, Nabi nombor dua. Jadi Rasulullah kata, dia jujur lah. Dia jujur. Sebab tu kata ulama, kenapa Sayyidina Umar jawab begitu? Sebab tabiat manusia begitu. Bila kita tanya, Lip, sayang siapa? Mak. Sayang apa? Diri sendiri. Biasanya kita akan jawab gitu sebab itu di kalangan makhluk. Memang kita akan jawab gitu. Saya sayang mak lah. Sayang ayah, sayang isteri, anak. Biasa, itu tak salah. Normal. Jadi Umar jawab tu tabiat seperti jadi manusia, cakap diri dia sayang. Jadi Rasulullah kata, tak boleh Umar. Kamu kena sayang aku lebih daripada diri kamu sendiri. Maka Umar pun tak ada banyak cekadak, kata orang tak. Al-an, sekarang juga saya sayang pada Rasulullah lebih daripada diri saya sendiri. Maka Rasulullah pun memperkemas lagi. Al-an ya Umar, betul Umar, sekarang juga. Jadi bagaimana Nabi menerapkan dalam diri para sahabat dan bagaimana sahabat boleh menerima dengan seadanya apa saja Nabi suruh, itu bukan datang daripada kita kata datang daripada datang daripada hati. Bagaimana cara pertamanya Nabi nak bagi masuk dalam hati Umar supaya terima? Tengok cara Nabi komunikasi, pegang tangan dulu. Dan tentu sekali lah mereka
iman mereka tebal. Bila Nabi kata memang kamu kena letak aku nombor 1, mereka takkan kata tak aci macam tu. Takkanlah apa, Takkanlah. Nombor 2 tak boleh ke? Tak, sahabat Nabi tidak begitu. Jadi kita ni dalam bab kasih kepada Nabi ni biar begitu juga. Kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada diri kita. Lebih daripada lebih daripada mak ayah kita, lebih daripada anak-anak kita. Maknanya tuntutan yang kita perlu tunaikan kepada Nabi kita mesti didahulukan lebih segala-galanya. Maka sebab itulah kita lihat sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat besar, terutama lebih-lebih lagi kalau yang dijamin syurga tu. Tengok bagaimana mereka dengan Rasulullah. Suruh A buat A, suruh B buat B, suruh C buat C. Mungkin mereka awal ada beri beberapa pandangan saya Rasulullah gini-gini. Tapi bila Rasulullah putuskan, maka mereka tidak ada jawapan kedua kepada apa yang Nabi putuskan. Masya Allah, luar biasa. Maksudnya dia taat kepada cinta kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Tanpa mempersoalkan. Bukan kita macam dah lah ilmu tu tak ada. Contohlah saya ni, ilmu dah tak ada. Kitab hadis pun baca pun tak berbunyi Ustaz. Ini tanpa baris ni. Itulah. Kalau kata dengan tak berbunyi tu pun banyak bunyi. Jadi macam apa? Bujang lapuk wal khurma. Tak apa dah kurma. Tak ada baris kan. Jadi maksudnya kita yang kurang ilmu dan sebagainya kan. Apa yang Rasulullah SAW ataupun ulama-ulama ustaz-ustaz kita ni, ustazah kita sarankan, apa yang Rasulullah SAW lakukan, tak perlu persoalkan lah. Betul. Saya rasa benda itu memang kalau para sahabat pun tak perlu persoalkan. Siapalah pula kita ni kan. Jadi Ustaz, tentang cinta ni, kita nak cintai Rasulullah SAW mendahului diri kita. Ustaz, bukan benda mudah Ustaz, payah Ustaz. Bukan memang. Kalau katalah saya sebut terbakar api, saya rasa saya lari dulu. Siput lari. Saya lari dulu. Tak lepas tu baru teringat ada orang lain dalam rumah. Baru teringat Ustaz. Baru teringat Ustaz dalam studio. Ada Ustaz dalam studio. Hangus dah Ustaz. Dah kesian Ustaz, kita sedekahkan Fatihah je lah. Cuma dalam keadaan macam ni, macam mana kita nak tahu bahawasanya kita ni memang betul-betul mendahului Rasulullah SAW. Bukan sekadar status kat Facebook, IG, bukan sekadar masa ceramah saya mencintai Rasulullah SAW, anjurkan selawat. Bukan sekadar itulah. Jadi macam mana kita nak ukur diri kita ni memang betul-betul memang kita memang sayang Rasulullah SAW. Baik. Betul lah. Kadang-kadang bercakap itu sedap. Bercakap senang. Kita kena sayang Nabi melebihi segala-galanya. Hakikatnya orang yang menyebut tu betul fikir macam mana cara kita ni nak buat. Jadi sebenarnya ialah pelbagai kaedah yang digunakan untuk menunjukkan kasih sayang kita pada Nabi. Dan saya selalu ulang pertamanya ialah kita mengikut, dan yang kedua kita menyebut. Mengikut dan menyebut. Kena ingat ni mengikut dan menyebut. Dan menyebut. Kita mengikut apa yang Nabi perintahkan. Mengikut juga apa yang Nabi larang jangan buat. Lepas tu menyebut selalu Nabi dalam selawat dan zikir kita, dalam doa kita. Jadi dua ni satunya sebagai perlambangan kepada kita kata kasih sayang kita kepada Nabi. Sebab dalam Quran sebut ayat 31 surah Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang declare dia itu sayang sangat pada Allah. Kata kepada mereka yang kata sayang pada Allah, fattabi qul in kuntum tuhibbunallah, kalau betul-betul kamu sayang pada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikutlah aku tu siapa? Ikutlah Muhammad. Baik. Yuhibbukumullah, bila kamu ikut Muhammad, maka kamu akan terus dapat kasih sayang Allah. Maknanya kita melompat dengan cara kita ikut Nabi, bukan lagi kita perlu menagih kasih sayang Allah. Allah terus sayang pada kita. Bila Allah sayang pada kita, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Ada satu cerita. Menarik. Sila. Seorang daripada Yaman. Cerita ini diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Baik. Kita tahu yang cerita ni pun yang meriwayatkan hadis Anas bin Malik ni tak kurang hebat cinta daripada Nabi. Sebab bayangkanlah dia umur 10 tahun Ajilid. Dia umur 10 tahun. Mak dia Ummu Sulaim hantar dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, ni ketika Rasulullah awal-awal sampai kota Madinah, ya Rasulullah, orang lain datang bawa makanan, datang bawa hadiah kepada Rasulullah. Saya tak ada apa nak bawa. Saya bawa anak saya. Ni anak saya ni biar dia khidmat untuk Rasulullah. Maka dia digelar sebagai khadam. Khadam maknanya orang yang beri khidmat kepada Rasulullah. Umur 10 tahun, budak jam 4. Jadi yang Anas pula taat dia. Mak kata okey tak apalah, dia memang dia suka. Jadi hidupnya kita kata seolah-olah kalau kita kata zaman sekarang,
hidupnya terhabis. Kalau kita bahasa ada orang kata terbazir. Tapi sebenarnya tak terbazir. Terbazir kerana 10 tahun itu berkhidmat dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat umurnya 20 tahun. Bukan terhabis sebenarnya, usia dia 10 tahun tu bertimbun dengan pahala. Betul. Dia menghabiskan zaman mudanya hanya dengan jaga Rasulullah, berkhidmat untuk Rasulullah sehingga Rasulullah wafat. Zaman kanak-kanaknya, istilahnya ditinggalkan begitu saja demi untuk berkhidmat pada Rasulullah. Dan Rasulullah pula menunjukkan kasih sayang luar biasa pada Anas dan anggap Anas ni macam anak sendiri. Kadang-kadang Rasulullah panggil Anas, kadang-kadang Rasulullah panggil Unais. Unais apa? Unais tu maknanya Anas kecil, maknanya budak comel lah, budak comel lah. Anas yang comel macam tu. Jadi satu ketika Anas duduk dengan Rasulullah, dia berkhidmat untuk Rasulullah. Dia nampak ada satu lelaki daripada Yaman. Nama dia Zul Khuwaisirah Al-Yamani. Dia daripada Yaman. Orang Yaman ni di kalangan orang Badui lah pada ketika itu. Dia orang Badui daripada Yaman. Dan orang Badui ni, satu yang kita kena kenal tentang perangai mereka, mereka ni kasar dalam cakap. Keras. Tak biasa jaga unta, kambing kan. Jadi dia jumpa Rasulullah ni, dia menggunakan bahasa yang agak keras. Dia kata apa? Mata sa'ah. Bila kiamat? Tanya Nabi gitu. Tak ada bahasa-bahasa. Tak ada lah mukadimah dulu. Nak tanya satu soalan. Tak maaf ya. Tak maaf lah ya. Kalau kita dah. Dak dia tu tanya, mata sa'ah? Kata, bila kiamat? Rasulullah pun layan duk. Taklah kalau kita ni, engkau ni la salam wala kalam. Tak beri salam, tak apa, tiba-tiba tu tanya soalan ni ngapa? Sekolah ke tidak kalau kita tak? Nabi tak kata gitu. Nabi kata, wa maza a'datta li sa'ah? Kamu datang kemari tanya bila kiamat ni, dah sedia ke nak kiamat? Nabi tanya gitu. Nabi tanya dengan menjawab dengan persoalan balik. Jadi dia kata dengan jawapan ringkas, hubbullah wa rasul, dia kata. Sayang Allah, sayang Rasul, dia kata gitu. Setengah lagi riwayat mengatakan tidak ada apa yang kau bawa, sedekah pun tak banyak, solat sunat pun tak banyak, kecuali aku sayang pada Allah, aku sayang pada Rasul. Tanda kita ni kasih kepada Nabi kita Muhammad SAW ialah kita berkorban untuk mempertahankan Nabi. Sahabat Nabi ni, dia punya pertahankan Nabi sampai tahap mereka ni luka, cedera dan sampai syahid nak mempertahankan Nabi. Kerana mempertahankan Nabi itu bermaksud mempertahankan Islam. Mempertahankan iman. Mempertahankan iman. Maka sebab itulah mereka sanggup syahid untuk menjadi benteng kepada Nabi. Kita tengok bagaimana ketika Nabi dihina di Taif. Siapa yang jadi benteng kepada Nabi, yang berkorban untuk Nabi? Sayyidina Zaid bin Harithah. Yang mana dia tahan tubuh dia sampai tak ada tubuh dia tak kena tu, kena juga Rasulullah. Tu pun dia rasa Allah rasa galaknya, kecewanya sebab terkena juga pada Rasulullah, sehingga Rasulullah berdarah di kepala tu mengalir sampai ke kaki. Rasulullah pijak, darah tu bunyi macam melecak. Dahsyat. Jadi kita ni hari ni mungkin perjuangan kita atau pengorbanan kita untuk Nabi itu mungkin tak sama dah. Tetapi jangan kata tak ada. Masih ada peluang lagi untuk kita berkorban untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita dihina, apa kita buat? Satu ketika dulu ada orang lukis gambar karikatur, menulis nama Nabi kita. Apa kita buat? Kita diam ke atau kita mempertahankan Nabi? Dan ketika umat Nabi SAW, umat yang Nabi sayang, umat Islam yang Nabi sayang ni diperkotak-katikkan, dipermainkan, di mana kita pada ketika itu? Ada orang tak apalah, saya tengah-tengah neutral. Saya tak memihak mana-mana. Tak pada mana-mana. Saya tak naklah nanti kena ban itu semua. Di mana iman kita? Nabi sebut man lam yahtama bi amril muslim falaysa minhum. Siapa yang tak ambil cakna tentang perihal orang Islam, dia bukan kalangan orang Islam. Kita ni sesama Islam adalah adik-beradik. Adik-beradik kita sebut bukan lagi saudara, adik-beradik. Maknanya kalau mereka tu cedera, mereka tu sakit, kita rasa ini kan pula sampai tahap saudara kita dibunuh, apa rasa kita? Saudara-saudara kita di Palestin dibom setiap hari. Tak cukup ngebom hospital, bom sekolah. Yang terbaru ni bom apa ni? Segala peluang yang ada untuk bom mereka akan bom. Yang terbaru Ustaz saja dalam kongsi kan. Kemah orang kemah satu lagi. Lepas tu dia orang kata okey ikut jalan ni kita akan tak ganggu. Dia lalu dia tembak je Ustaz. Allahu akbar. Punyalah penipu besar. Jadi pada ketika itu di mana kita? Adakah kita nak play safe lagi? Saya tak berpihak pada mana? Atau lebih teruk lagi, yang menyokong
Israel. Na'udzubillah. Wal-iyazbillah. Kita bimbang esok Nabi tak mengaku umat kita ni. Kenapa? Kita membiarkan saudara kita berdarah, dibunuh, hancur tubuh mereka tanpa kita memberikan sedikit sumbangan, tak sampaikan doa pada mereka. Bimbang esok kita Nabi tak nak beri syafaat pada kita. Jadi inilah satu pengorbanan yang kita nampak, manifestasi daripada iman kita, kasih sayang kita pada Nabi. Kita nak tunjukkan pada Nabi yang kita sayang pada Nabi lah dengan kita menyayangi apa yang Nabi sayang. Baik. Nabi sayang kepada umat, kita mesti sayang sama Muslim. Kita kena jaga darah umat Islam yang lain daripada terus mengalir. Kita mesti berjuang untuk mereka. Kita memastikan mereka hidup tenteram sebagaimana kita selamat dan tenteram. Inilah yang sepatutnya kita lakukan sebagai tanda pengorbanan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan sekadar kita kata Nabi itu hanya sekadar menyampaikan risalah, tapi berkorban juga untuk kita, untuk kita rasa selesa, untuk kita hidup tenteram. Hinggalah hari ini kita merasa nikmat di sebalik kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni bila sampai masanya Allah sayang pada kita. Ini cerita bila Allah sayang pada kita, maka kasih sayang Allah pada kita itu akan disalurkan kepada semua makhluk. Masya-Allah. Okey. Dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah bila mengasihi si fulan, maka Allah akan memanggil Jibril untuk menghadap. Maka Allah kata, "Wahai Jibril, aku sayang pada si fulan, aku sayang pada Haji Abu Talib." Amin, masya-Allah. Ke Jibril, kamu sayanglah pada dia. Masya-Allah. Maka Jibril pun apa dia buat? Dia buat panggil semua penduduk langit di kalangan malaikat. Wahai para malaikat, Allah menyayangi Haji Talib. Kamu semua kena sayang pada Haji Talib. Masya-Allah. Si fulan ni Allah sayang, kamu semua sayang, aku pun sayang. Maka tak berhenti pada penduduk langit, dia akan menyalurkan pula hebahan tu kepada penduduk bumi. Maka penduduk buminya di kalangan jin, manusia dan juga haiwan, tumbuh-tumbuhan. Semua akan dikhabarkan supaya bahawa Allah itu menyayangi dia, lalu kamu semua kena sayang dia. Maka ada satu kisah yang cukup menarik. Kisah ni berlaku kepada seorang lelaki bernama Safinah. Safinah. Dia bukan perempuan ya. Nama dia Safinah tu maksud sampan ataupun bot. Okey, baik. Safinah. Tapi kalau kat Malaysia ni Safinah sah-sah perempuan lah. Tak ada Safinah bin Abdullah, tak ada. Jadi Safinah ni dia digelar Maula Rasulillah. Maula ni penolong. Dia juga macam Anas lah, dia banyak tolong Nabi. Baik, Muhammad sallallahu. Jadi dia ni satu ketika dia naik sampan. Safinah naik Safinah. Di tempat yang berair lah kita kata. Kemudian tiba-tiba perahu dia pecah. Perahu dia pecah, kemudian dia berpaut pada satu keping. Papan. Dia pun hanyut sampai ke tepi. Sampai ke satu tempat yang kita kata reba. Reba ni apa? Reba apa tu? Hutan lah kita kata, tepi-tepi. Bakau. Baik. Yang mana tempat tu disebut dalam kitab, tempat tu biasa orang tanam tebu. Jadi dia pun berhenti di situ, naik. Tiba-tiba naik ke darat, adalah The Lion King. Alamak. Ada singa pula. Ni cerita bukan cerita dongeng ni. Ni orang kata keluar mulut buaya masuk mulut singa lah ni. Ada singa menghadap bersedia dia untuk menerkam. Jadi apa dibuat oleh Safinah? Safinah kata, "Ya Abul Haris." Itu panggilan kepada singa lah. Wahai bapa penjaga. Maknanya betul lah, dia kalau kita kata Lion King tu betul. Sebab singa dia raja lah, rimba. Baik. Wahai penjaga. Dia kata, "Wahai Raja Rimba," kata, "aku Safinah. Aku Maula Rasulullah. Aku ni adalah pembantu Rasulullah." Bila sebut Safinah, Maula Rasulullah, singa tadi yang duduk nak menerkam tu tiba-tiba menunduk. Jadi jinak. Jadi macam kucing. Ya Allah. Jadi lalu diiring Safinah ke tempat yang selamat. Ya Allah. Jadi ini kata kasih Allah. Kasih Allah. Kata Dr. Mustafa An-Nadwi, dia kata, bila Allah sayang pada kita, malaikat sayang pada kita, penduduk langit sayang pada kita, penduduk bumi sayang pada kita, penduduk bumi itu pula jin, manusia, haiwan, semua sayang pada kita. Bahkan kata Dr. Mustafa An-Nadwi, bahkan binatang buas pun sayang pada kita. Jadi ini bukti dia Safinah, dia ni disayangi oleh Allah kerana dia sayang pada Nabi. Baik. Lalu selamatlah dia daripada diterkam
oleh singa yang ganas tadi, hanya kerana dia ni adalah penolong ataupun orang yang sayang pada Rasulullah. Pasti Allah akan balas kasih sayang. Maknanya Allah balas di dunia dah nampak. Allah. Banyak kisah-kisah macam ni tapi tak sempat lagi kita semua jilid kan. Tapi saya rasa ya juga, janganlah pula kita pergi cuba pergi jangan try lah. Ulur tangan nak tengok sayang tak. Sayang. Sekali dia ngap, kita ngip. Kata saya pun pergi. Saya talib pengacara TV Hijrah. Tak sempat cakap separuh dah hilang Ustaz. Tak sempat sebut saya talib bauta Bauta. Dah sendawa dah rimau tu kan. Alhamdulillah. Baiklah, syukur alhamdulillah kita berkongsi bergurau-gurau juga. Tapi apa kita nak kongsikan adalah sebenarnya malam-malam hari ini kita nak berehat seketika untuk kita nak teruskan kehidupan. Barangkali kita tak tahu malam ni malam terakhir kita, wallahu alam. Jadi Ustaz, kita nak laburkan tirai malam ni seperti biasa Ustaz, kita nak pimpin bacaan doa. Kita khususkan semoga Allah kasih dan sayang pada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah. Kami memohon keampunan padamu ya Allah atas dosa kami ya Allah. Dosa kepada ibu ayah kami ya Allah, dosa kepada saudara mara kami ya Allah, dosa kepada kawan-kawan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campaklah ke dalam hati kami ya Allah rasa kasih kepadamu ya Allah, kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kasih kepada sekalian makhluk. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ya Allah istiqamah untuk mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti segala titah dan perintah-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.